Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah ya, kita pada sesi rebuttal. Sekarang saya melihat Ustaz Koni dah lari tajuk. Tajuk ni Ustaz yang pilih dan Ustaz pertahankan ketika ARG minta tukar. Jadi Ustaz sekarang dah lari tajuk yang Ustaz pilih Ustaz. Yang pertama, tajuk yang Ustaz pilih, adakah hadis tancapkan pelepah tama di kubur ia khususiah hanya untuk Rasulullah merupakan pandangan Wahabi? Cukup pada anak untuk menunjukkan ia pandangan Wahabi. Dalam sesi interogasi anak Ustaz dah akui itu pandangan Wahabi. Jadi betul ke tidak ia pandangan khususiah itu adalah pandangan Wahabi? Ya, itu pandangan Wahabi. Sepatutnya kita tak perlu muzakarah perkara ni sebab memang Ustaz akui itu pandangan Wahabi. Saya tak menyeleweng, memang itu pandangan Wahabi yang Ustaz akui, itulah pandangan Wahabi. Iaitu yang pertama. Maknanya Ustaz lari tajuk. Bila Ustaz membahaskan, Ustaz bentang dan dalam soalan Ustaz juga, Ustaz kononnya, oh macam tajuk kita ni, adakah hadis tancapkan pelepah tama di kubur ia khususiah hanya untuk Rasulullah merupakan hanya pandangan ulama Wahabi. Kita tak cerita hanya Ustaz. Kita cerita betul ke tak itu pandangan Wahabi. Dan sekarang saya telah membuktikan dan Ustaz telah akui beberapa kali dalam sesi interogasi. Ustaz akui itu pandangan Wahabi. Jadi jelas bila Ustaz akui maka kita tak perlu bahas lah. Tak perlu bahas. Sebab tajuk kita pun ini adalah pandangan Wahabi, Ustaz dah akui. Yang kedua, bila Ustaz silap nukil tu, maka Ustaz datanglah beberapa kaum. Tapi di sini Ustaz nampak macam tak mengakui. Saya harap Ustaz akuilah atas dasar perbincangan ilmiah, atas dasar sebagai seorang Muslim, Ustaz akuilah yang Ustaz silap rujuk. Kita memanglah Ustaz salah dari segi sebutan Ibn Rushd. Itu kita sebut salah. Tapi yang poin utama kita, Ustaz mengatakan taklid bin Baz itu kalam Ibn Rushd. Ustaz mengatakan taklid bin Baz itu nukilan Ibn Hajar. Ustaz kena akui kesalahan itu Ustaz. Nampak Ustaz duk sebut berapa kali, anda boleh kira dalam 5-6 kali. Ustaz duk kata salah nama. Tak Ustaz Kita bukan nak cerita pasal salah nama. Kita nak cerita Ustaz salah nukil. Ustaz salah nukil ketika mengatakan ini kaul Ibn Rushd ataupun Ibn Rushd, maka sebenarnya itu adalah kalam bin Baz yang merupakan Wahabi. Jadi tajuk kita, adakah ia khususiah hanya untuk Rasulullah merupakan pandangan ulama Wahabi? Benar, ia adalah pandangan ulama Wahabi. Yang kedua, tiada talazum bahawa apabila dikatakan syafaat Nabi maka ianya menyebabkan kita tak boleh buat. Bila Nabi kata bi syafaati, ahabbtu bi syafaati. Tak semestinya bila Nabi kata dengan syafaat aku, maka kita tak boleh nak buat Ustaz. Tak semestinya begitu. Sebab Ustaz mendatangkan hujah. Betul. Saya sebut Imam Nawawi, saya boleh sebut Imam Nawawi, Imam Qurtubi, Imam Ibn Mulakkin. 3 ulama ni mengakui bahawa hadis Ibnu Abbas dalam Bukhari dan hadis Jabir dalam Muslim, ianya tiga-tiga ni mengakui bahawa hadis ni sama. Macam Ustaz juga mengakui hadis ni sama. Tetapi mereka mempunyai pandangan walaupun hadis sama tetap mustahab, tetap boleh dilakukan, tetap disunatkan untuk meletakkan pelepah kurma bagi meringankan azab kepada si mati. Dan kita boleh sebut bahawa ada di sana pandangan ulama yang mengatakan bahawa hadis ni berbeza. Iaitu seperti Al-Asqalani, Al-Aini, Zakaria Al-Kandahlawi. 3 ulama ni mengatakan bahawa cerita ni cerita berbeza. Sebab apa cerita berbeza Ustaz? Hadis Ibnu Abbas, Nabi berada di Madinah. Hadis Jabir, kata Imam Zakaria Imam Zakaria Al-Kandahlawi, Nabi berada di Buat dalam permusafiran. Ketika Nabi ada hajat, maka yang ikut hanya Jabir. Tapi hadis Ibnu Abbas itu bersama jamaah Muslim. Kemudian ada hadis yang ketiga, iaitu hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Ibn Hibban. Itu cerita ada agak yang berbeza. Tiba-tiba Nabi lalu, ada satu kubur, Nabi berhenti.
Dia cerita berbeza, Ustaz. Hadis Ibn Abbas, Nabi meletakkan 2 pelepah kurma. Itu sama. Yang meletakkan 2 pelepah kurma sama. Cuma yang berbeza adalah hadis Ibn Abbas, Nabi letak pelepah kurma kanan dan kiri. Itu pun ada pandangan yang berbeza. Adakah Nabi betul letak dengan tangan sendiri, ataupun macam Ibn Hajar kata tak jelas Nabi letak dengan tangan sendiri ataupun tidak. Jadi itu maknanya ada perbezaan dari segi lafaz hadis. Dan hadis Jabir bukan Nabi letak, Jabir yang letak. Hadis Abu Hurairah yang tu tidak dinyatakan siapa yang letak. Cuma yang bezanya hadis Ibn Abbas, Nabi letak kanan satu kubur, yang kedua satu kubur. Hadis Jabir yang letak satu kubur, tak cerita pancap ke apa, letak satu kubur, kemudian satu kubur. Berbeza dengan hadis Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad, Nabi letak satu di kepala dan satu di kaki. Menunjukkan ada perbezaan dari segi riwayat hadis. Maka ulama mengatakan ia merupakan hadis yang berbeza. Maka begitu juga disebutkan dalam hadis Ibn Abbas disebutkan dengan lafaz berharap, la'allahu. Ini yang menyebabkan berlaku khilaf. Dan begitu juga hadis Jabir berbeza. Dia menyebut bisyafaati, macam nampak tegas. Tapi Ahmad Nawawi, Ibnu Mulakin, Al-Qurtubi tetap walaupun bersetuju sama, tetap mengatakan bahawa ia boleh dilakukan. Berbeza dengan Wahabi. Manakala hadis Abu Hurairah menggunakan lan yazalu. Lebih berbeza. Jadi menunjukkan hadis ni berbeza. Macam mana? Hadis ni sahih. Dua-dua sahih. Tiga-tiga kan? Kalau tiga-tiga sahih. Tetapi hadis yang sahih ini mempunyai lafaz yang sangat berbeza. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa yang dinakalkan oleh Ibn Hajar membuktikan pandangan-pandangan bahawa Ibn Hajar nakal beberapa pandangan. Last kali Ibn Hajar menyatakan pandangan dia sendiri. Dan pandangan inilah mewakili ahli sunnah wal jamaah dan orang-orang lain. Jadi yang Wahabi, adakah bila dia kata li'itibak Nabi, walaupun adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab kata begitu, adakah diikuti oleh ulama kemudian? Kalau kita tengok macam ada bila syarah, maka apabila diringankan azab kerana tasbih, maka tilawatul Quran, bacaan Al-Quran lebih aula. Ini lafaz ini dipindah oleh ulama. Daripada Nawawi contohnya, pindah pada Ibn Hajar, kemudian pindah kepada Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Dia berpindah. Tapi Wahabi, walaupun Ustaz Nukil Abdullah bin Muhammad bin Wahab tu kata iktida ataupun ittiba, tapi adakah Wahabi sekarang di Malaysia ataupun luar negara mengatakan perkara yang sama? Tak sama. Tak sama. Jadi untuk mengatakan inilah pandangan Wahabi tak betul, Ustaz. Kerana kita nak menisbahkan satu pandangan mesti merujuk kepada kaul yang ramai di kalangan mereka. Jadi saya kata Ustaz, tolong nanti Ustaz Gulung nanti jangan keluar tajuk. Tajuk kita adalah adakah ia khususiah hanya untuk Rasulullah merupakan pandangan Wahabi. Saya tak nafi kita ahli sunnah yang banyak meraihkan pandangan. Banyak meraihkan pandangan. Cuma kita kata Wahabi dalam bab-bab tertentu mereka suka mengambil kaul yang dhaif, kaul yang lemah untuk menyandarkan inilah kaul ulama. Tak boleh begitu sebab kita ada mazhab. Kita ada mazhab. Jadi nak sandar mesti mengikut pandangan ulama mazhab. Kemudian menisbahkan pandangan yang menolak kepada qadhiyah, itu tak betul. Ustaz kena kaji lagi apa pandangan ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama Malikiyah. Apa pandangan ulama-ulama Malikiyah berkaitan dengan pandangan qadhiyat. Kerana ulama-ulama Malikiyah mengatakan bahawa qadhiyat terima. Jadi Ustaz dah salah nukil situ. Kemudian menggunakan tafsir surah Isra 44 sebagai hujah Ustaz. Itu salah. Kerana tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Katsir, tafsir Asy-Syami, 3 tafsir lah paling kurang saya bawa ni, juga mensyarahkan hadis ini dan mengatakan ini dikaitkan dengan hadis Ibn Abbas tadi. Maknanya hadis berkaitan dengan semua perkara itu bertasbih dan memuji Allah Ta'ala, maka mereka mengkaitkan hadis ini dengan hadis, mengkaitkan ayat Al-Quran ini kepada hadis yang kita bahaskan ini. Jadi seperti mana kita bahaskan ini, maka saya harap Ustaz balik kepada tajuk dan Ustaz akuilah ini adalah pandangan Wahabi. Kita tak cerita ini pandangan orang lain, kita cerita ini pandangan Wahabi ataupun tidak.
Okey, baiklah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hazza atas sesi rebuttal tadi. Terima kasih. Baiklah, sesi rebuttal yang seterusnya. Saya ingin mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Qarni Idrus untuk melakukan sesi rebuttal selama 10 minit. Silakan Al-Fadhil Ustaz Qarni. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah atas sesi rebuttal yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hazza tadi. Jadi pada sesi saya ni, saya ingin menyebut dan ingin menggariskan beberapa perkara. Yang pertama, kalau mengikut kepada pandangan Wahabi yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz, maka kita katakan itu ialah Wahabi yang telah didefinisikan oleh Al-Fadhil Ustaz sendiri. Cuma saya nak berbalik kepada isu yang lebih utama lagi, iaitu pada status yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz pada 19 hari bulan 2, iaitu Ustaz sebut dan Ustaz mengatakan bahawasanya mengikut pandangan yang dhaif membawa kepada kesesatan, dan ikut pandangan dhaif yang selalu dilakukan ini ialah termasuk daripada perbuatan Wahabi. Tapi bila mana saya tanya adakah mufti Perlis Wahabi ataupun tidak, kerana ambil pandangan minoriti, Ustaz tidak mahu menjelaskannya. Padahal dari segi situationnya ialah sama sahaja. Dan kalau kita tengok dalam isu ini, isu pengkhususan kepada Rasulullah ini, kalau semua perasanlah apa yang saya sampaikan tadi, dalam pembentangan tadi saya ada letakkan satu pandangan, iaitu Maulana Yusuf Binuri itu, yang mana beliau ialah daripada kalangan ulama Maturidi dan beliau menyebutkan tentang perkara yang sama. Dia daripada kalangan Maturidiyah dan dia sebut perkara yang sama. Seterusnya saya nak highlight kan perkara seterusnya dalam diskusi ataupun dalam sesi rebuttal kita pada malam ni, ialah bila mana Ustaz Hazza mempertikaikan, bila mana saya datangkan qaul Ibn Rushaid tu ataupun Ibn Rashid tu yang mengatakan saya ambil itu ialah ta'liq daripada daripada Ibn Bas. Saya boleh buktikan bahawasanya memang saya ambil tu daripada Fathul Bari, dan ianya memang daripada nukilan Ibnu Hajar, bukan daripada ta'liq siapa-siapa. Saya boleh buktikan perkara itu kalau sekiranya mahulah. Dan saya boleh jamin benda tu memang kita kutip, bukan kita Google mana-mana, bukan. Sebab tadi Ustaz ada sebut saya mungkin Google pada Islam web dan macam-macam lah. Dan kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz juga tadi, iaitu Ustaz dalam sesi interogasi tadi, Ustaz tak berani menghukum Perlis ni Wahabi. Walaupun Ustaz boleh mendefinisikan Wahabi tu. Ada definisi-definisi yang telah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tu sendiri. Dan seterusnya, kalau kita tengok, saya memang nak tegaskan di sini dengan clearly, saya nak kata pandangan khususiyah itu merupakan hanya pandangan ulama Wahabi. Ianya tidak tepat seperti mana yang disebutkan. Apa yang cuba ditegaskan oleh Al-Fadhil Ustaz tu masih belum mampu untuk merungkaikan tajuk kita pada malam ni. Sebab hakikatnya pandangan ini lebih awal daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan Ustaz cuba bermain pada isu bid'ah sesat. Itu kita tak sebut tentang perkara ni. Bahkan Ustaz sendiri yang membid'ahkan amalan khususiyah pun sendiri, Ustaz pun tidak clarify ianya bid'ah sesat ke ataupun bid'ah hasanah ke, Ustaz tak sebut. Sebab keumuman lafaz yang Ustaz guna tu bid'ah, jadi kita tak mengiyakan ianya adakah Ustaz sedang sebut bid'ah yang ada dua pembahagian ataupun bid'ah secara umum yang disebutkan oleh ataupun yang dinisbahkan kepada Wahabi itu sendiri. Dan ada Wahabi yang tidak membid'ahkan amalan ni. Maknanya bid'ah tak bid'ah ni dia isu yang subjektif, dan dia isu yang ilmiah. Bahkan aku tengok dalam kalangan ulama-ulama mazhab pun isu bid'ah membid'ah ini bukan isu yang asing, bukan isu yang pelik, dia bukan isu yang bersifat sensitif. Dan kita tak boleh besarkan isu bid'ah ini sebagai salah satu daripada benda yang nak dikaitkan dengan Wahabi itu sendiri. Jadi kalau kita hanya bergantung kepada Ibn Bas, kita hanya bergantung kepada Ibn Utsaimin apa-apa semua, ianya tak padan untuk kita takrifkan Wahabi itu sendiri. Sebab dari segi penakrifan itu sendiri, dia akan terkeluar pergi kepada orang lain. Dia akan terkena pada orang lain. Sebab pentakrifan ataupun definisi Wahabi yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz itu sendiri pun tidak konkret hakikatnya. Maknanya kita tak boleh bersetuju definisi itu. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab
ianya ialah satu definisi yang bukan jami' dan mani'. Ia menyebutkan definisi. Bahkan kau tengok hatta dalam undang-undang negara ataupun dalam majlis fatwa mana-mana yang berkaitan dengan agensi agama ke, JAKIM ke apa, pendefinisian Wahabi ni berbeza-beza dan pendefinisian Wahabi ni masih lagi ada bermacam-macam pandangan. Walaupun memang term itu wujud ataupun kalimah itu wujud, tapi pendefinisiannya masih lagi tidak boleh diklarifikasikan sebagai pendefinisian yang jitu. Macam kita definisikan firqah-firqah yang lain ataupun kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi secara umum, saya nak sebutkan di sini bahawasanya apa yang Ustaz Hazza bawa dan apa yang dia cuba kata pada saya keluar pada tajuk apa semua, saya nak tegaskan ianya bukan pandangan ulama Wahabi, bahkan ianya ialah pandangan ulama muktabar. Dan saya nampak Ustaz Hazza cuba distract orang nak kata saya keluar daripada tajuk. Tapi sebenarnya kita masih lagi dalam tajuk. Saya pun tak tahulah apa yang difahami, tapi saya akui benda ni ada khilaf di kalangan para ulama. Saya akui benda ni memang ada pandangan yang berbeza. Cuma pelabelan Wahabi ataupun mengkonotasikan Wahabi itu sebagai bahaya. Dan tadi pun Ustaz ada sebut, kita ni di Malaysia kena berpegang pada pandangan mazhab yang satu. Itu satu pandangan ataupun satu kenyataan yang saya rasa tidak boleh kita bersetuju. Sebab berpegang kepada pandangan mazhab secara umumnya, satu orang ada keluasan dalam bab ni. Dan kita kena sedar, bila mana kita nak hormat pandangan setempat ataupun hormat mazhab setempat, kita kena sedar bahawasanya setiap orang dia ada keluasan untuk terima dan tak nak terima pandangan mazhab. Tapi menghormati mazhab bukanlah kita ambil sebiji dot pandangan mazhab tu letak pada diri kita walaupun kita nak pegang yang lain. Kita boleh pegang, kita boleh dari segi amal nafsi diri kita sendiri untuk kita beramal ataupun untuk kita berpegang dengan pandangan yang lain, kita tak boleh halang benda tu. Kita tak boleh sekat orang untuk buat benda tu. Mana kita tak boleh gazetkan, kita kena beri ruang. Dan kita tidak boleh menampakkan satu situasi yang sangat bahaya sekiranya mereka berpegang pada pandangan yang lain. Dan seakan-akan satu kelompok tu kalau dia pegang dengan pandangan ni, dia jadi macam terasing, dia jadi macam begitu bahaya kepada orang-orang lain. Sedangkan ianya biasa saja. Ianya hanyalah seperti mana khilaf di kalangan para ulama, dia bahas dengan hujah, dia terima, dan dia pun bahas dengan hujah, kita terima, dan kedua-dua boleh mengamalkan sesuai seperti mana yang dia inginkan. Itu sahaja yang kita nak bahas di sini. Jadi secara umumnya pandangan ulama Wahabi, saya tegaskan di sini, pendefinisian Wahabi belum konkret lagi, belum kuat untuk kita terima, walaupun Ustaz cuba buat satu border ataupun satu hudud. Wahabi itu ialah golongan yang sama fikrah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, golongan yang mensyirikkan istighasah. Okey, yang tu kalau ikut definisi Ustaz mungkin betul. Tapi yang berlegar dalam masyarakat bukan seperti itu yang difahami, yang disebarkan, yang dimomokkan, yang diwar-warkan, tidak seperti itu. Okey. Jadi secara umumnya, secara keseluruhan dan secara kesimpulannya, saya ingin menyebutkan di sini bahawasanya tidak nukilan pandangan khususiyah itu tidak melazimkan orang tu jadi Wahabi. Seperti mana Ustaz sebut tidak talazum apa semua tadi, bila mana kita datangkan hujah apa semua, samalah juga dalam isu ni, bila mana satu orang tu dia berpegang dengan pandangan khususiyah, dia tidak jadi Wahabi. Kalau Wahabi ikut takrif Ustaz tu mungkin betul, tapi kita nak bercakap dari segi yang lebih clearly lagi. Maknanya kalau kita nak kata itu ulama Wahabi, ya dari segi apa yang Ustaz sebut tu, kalau Ustaz nak kata dia Wahabi, maka dia Wahabi lah. Okay. Tapi saya nak sebutnya ialah kita cuba tarik yang di Saudi tu, dia ada. Yang di Malaysia ni dia tak kenal pun bembas apa-apa semua. Cuma dia kenal satu orang, dia rasa pandangan tu betul, maka dia pegang. Terkebetulan pandangan yang dia pegang tu sama macam bembas, tidak melazimkan dia jadi Wahabi dan tidak menjadikan dia berada dalam situasi yang bahaya pun. Ataupun dia dipandang pelik di kalangan masyarakat, maknanya dia umum. Cuma yang kita nak sebut di sini ialah kita terima ianya ialah satu khilaf dan pandangan ulama Wahabi, kita kena define Wahabi itu bagi lumat dulu dan bukan di sini kita punya perbahasan untuk kita definekan Wahabi. Dan secara umumnya itulah ingin saya simpulkan di sini bahawasanya pandangan khususiyah itu ialah pandangan ulama muktabar dan silam. Pandangan ulama-ulama yang lebih mendahului Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kalau betul pun pandangan itu dipegang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kita membuat assumption, membuat sangkaan mengatakan ianya bid'ah sesat menghukumkan, itu mungkin assumption kita sendiri ataupun itu mungkin sangkaan kita sendiri yang mengatakan ianya begitu bahaya dan tak sesuai pandangannya di
di Malaysia ni. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang boleh saya simpulkan dalam rebuttal ini. Secara umumnya kita terima khilaf dan secara umumnya janganlah mudah kita melabelkan orang sebagai Wahabi dan cuba menjadikan term Wahabi itu terlalu bahaya. Sebenarnya ia bukan sebuah kebahayaan ataupun sebuah benda yang perlu ditakutkan. Ia tak lebih hanya satu sentimen dan propaganda sahaja. Wallahu a'lam.